Hello guys, kembali lagi bersama saya Ranin Genom. Jadi hari ini saya nak kongsikan tabiat makan tarantula lah. Tarantula ni adalah merupakan spesies laba-laba yang paling berbisa dan terbesar di dunia lah. Tidak semua bisa tarantula ni membahayakan dan mematikan, tetapi masih tetap juga sakit jika terkena seratan daripada laba-laba jenis tarantula ni. Diorang ni mempunyai saiz yang besar, berbulu badannya, mempunyai fungsi tertentu untuk melindungi dirinya sekiranya mereka ini diganggu ataupun dipanggil aquatic hair, dan mereka akan melepaskan bulu tersebut untuk menyelamatkan diri dia. Kalau di habitat asal dia akan buat aquatic hair ni membebaskan bulu tersebut untuk menghindarkan diri dia daripada diganggu oleh haiwan-haiwan lain seperti mamalia lah. Kita daripada jenis mamalia ni dia mudah terganggu dengan bulu diorang ni yang berterbangan. Sebab bahayanya bulu ni jika termasuk di mata kita ataupun masuk melalui pernafasan kita, jika terkena pada kulit kita akan menyebabkan ruam. Ini bahayanya bulu tarantula ni. Tapi kalau tarantula yang kita bela di rumah ni jarang menggunakan teknik ini sebenarnya. Mungkin dia dah dibreed dalam kelompok kita berbanding yang habitat liar punya ni. Mereka ni lebih kepada bersifat protect ataupun melindungi diri dia berbanding yang kita bela ataupun kita ternak di di tempat kita lah, berbanding yang liar punya. Okey, tarantula ni ialah kumpulan labah-labah yang besar dan berbulu yang tergolong dalam keluarga Theraphoidae, di mana kira-kira lebih dari 900 spesies telah dikenal pasti. Semua tarantula boleh mengeluarkan sutera, sama ada ia adalah spesies arbor berkenaan dengan pokok, itu nama panjang dia tarantula arboreal, ataupun daratan. Spesies arboreal ni biasanya menghuni di dalam jejaring tiub bersutera yang dia buat. Selalunya jenis arboreal ni ditinggal di dalam lubang pokok yang telah ditinggalkan oleh burung lah. Arboreal ni maksudnya tidak kira tarantula arboreal, ular, di mana yang mendiami kawasan yang tinggi, mereka akan dipanggil ataupun dikategorikan sebagai arboreal, yang duduk tinggal di atas pokok lah. So, manakala untuk spesies daratan pula akan menjajari ataupun membuat lubang pada tanah yang lembut lah. Bukan semua tanah dia boleh korek sebenarnya. Untuk tarantula yang tinggal di daratan ni, tanah yang lembut, dia akan buat satu lubang dan akan tinggal di dalam lubang tersebut. Sama juga seperti tarantula yang arboreal tadi, dia akan membuat sarang jaring dia di dalam lubang tersebut. Apa fungsi jaring tersebut? Fungsi jaring tersebut adalah untuk merasa getaran sekiranya mangsa dia melalui lubang ataupun sarang tersebut, dan akan membuat connection ke dalam lubang tempat tarantula tu duduk. Dan apabila dia merasai getaran tersebut, dia dengan segeranya akan menangkap mangsa dia lah. Selain daripada tu, tarantula ni juga akan makan serangga dan arthropoda yang lain, dan makan sesama dia sekiranya tarantula tersebut lebih kecil. Apa yang uniknya tarantula ni, apabila selepas dia mating ataupun mengawan, selalunya tarantula jantan tersebut akan matilah dimakan tarantula betina tersebut. So macam kehidupan belalang apa tu yang kungfu Cina tu panggil apa, mentadak. Mentadak tarantula pun macam tu juga. Sebab
tarantula betina ni lebih besar daripada yang jantan. Macam tu juga dengan metadak tu kan, lebih besar daripada yang jantan. Manakala yang jantan tu kecil, dan selepas proses mating tersebut atau proses mengawan, dia akan makan pasangan dia. Sebuah kehidupan yang sangat kejam sekali. Okey, tarantula yang besar ni, kalau dia lagi besar, dia mampu membunuh haiwan sebesar cicak, tikus ataupun burung. Kebanyakan tarantula berbahaya kepada manusia. Malah setengah spesiesnya diketahui dalam perdagangan haiwan eksotik, sementara yang lain dijadikan sebagai makanan. Tarantula ni kalau di tempat lain, kalau macam Brazil, hutan Amazon, Vietnam, Thailand, diorang ni dijadikan sebagai makanan eksotik, bukan haiwan peliharaan eksotik, tetapi dijadikan sebagai makanan eksotik. Harga makanan, harga tarantula yang diorang jadikan makanan ni sebenarnya lebih murah daripada kita yang membeli untuk dipelihara. Bila kita nak dapatkan sesuatu spesies tarantula tu, contohnya daripada Asia lah, diorang ni jenis dikategorikan sebagai old world. Kita beli bukan main mahal lagi tarantula ni. Sling dia saja pun kadang-kadang kalau market Malaysia ni lebih kurang dalam RM40 macam tu lah harga sling itu, anak tarantula yang kecil tu, yang dalam 1 cm tu. Kalau dekat Thailand ni, ataupun dekat hutan Amazon ni, orang sana yang mana besar-besar tu kan makan macam tu. Tapi kalau yang dekat Thailand ni ataupun Vietnam, murah je sebenarnya. Dia buat macam sate tarantula tu sebenarnya. Buat dalam 2 ekor dekat 1 cucuk batang sate tu. Murah sebenarnya. Pelik kan? Makanan murah daripada haiwan yang tarantula yang kita nak bela. Okey, nama tarantula muncul daripada perkataan Taranto yang merujuk kepada sebuah bandar di selatan Itali, dan asalnya digunakan bagi spesies yang tidak difailkan di dalam dokumen haiwan lah, sama ada Lycosa tarantula ataupun lelabah janda hitam Mediterranean yang dipanggil Black Widow. Kesan gigitannya hampir serupa dengan apa yang telah diterangkan di Taranto. Tak semestinya samalah kan. Ini artikel yang saya baca ni, ada juga tarantula yang malvena sebenarnya. Lebih apabila disengat ni, dia bengkak dan lebih kurang macam jenis sengatan lebah lah. Dia jadi pedih dalam sekejap macam tu, lepas tu dia akan reda lah, bergantung pada antibody individu tu masing-masing. Sekiranya dah memudaratkan, pergilah ke hospital kan. Tapi kalau setakat bengkak tu, tak apa, boleh ditangani lagi lah. Okey, kalau di Afrika, tarantula selalunya merujuk kepada baboon spider. Orang Asia pula mengenalinya sebagai earth tiger ataupun bird spider. Orang Australia merujuk spesies berkenaan sebagai bucking spider, whistling spider ataupun bird spider. Masyarakat di kawasan lain menggunakan nama umum Meigels kepada lelabah tarantula tersebut. Habitat asal tarantula asalnya banyak berasal di hutan, sering hidup pada batang-batang pokok, iaitu yang jenis arboreal. Setengahnya tinggal di dalam sehelai sutera berlapikkan lubang pada lantai hutan. Lebih kurang 40 jenis tarantula berbeza dalam United States America, iaitu Amerika ataupun Amerika Tengah, terus hidup di tanah ataupun gurun yang panas di sana tu. Saya rasa setakat ni sajalah saya kongsikan dengan anda semua. Banyak artikel-artikel lain mengenai tarantula, tabiat makan dia, banyak yang terdapat di abang Google. Boleh di Google dekat situ lah. Jadi saya cuma nak sharekan tarantula yang saya bagi makan ni. Nak tunjuk tarantula yang lain makan lagi, masih sling lagi sebenarnya. Baru ni yang ada 2 ekor Brachypherma albophrysum ni yang dah sub-adult ataupun juvenile, dan belum mencapai tahap dewasa lagi. Saya masih dalam proses lagi untuk mengumpul banyak lagi koleksi arachnid saya. Okey, cukup hari ini saja saya berkongsikan dengan anda semua. Boleh dapatkan info di abang Google. Okey, sekian, terima kasih.
Salam arani. Bye.